لله القائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadikanlah takwa sebagai cara hidup kita di mana sahaja kita berada. Kita mesti taat, patuh kepada Allah dan Rasul. Allah Tuhan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah yang mesti kita kena kasih, hormat, menjalani tugas kita sebagai ummah terhadap baginda. Setiap orang kasih kepada Nabi, dan Nabi sendiri pun ada pesan, la yuhibbu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga aku ini dikasihinya, lebih dikasihinya. Maknanya seseorang itu mesti kena kasih kepada Nabi lebih daripada dirinya, ibu bapaknya dan sekalian manusia di atas muka bumi. Hadirin yang dikasihi sekalian, memang kita orang Islam dan umat Nabi Muhammad kasih kepada Nabi. Kalau kita tanya, kenapakah kita kasih kepada Nabi? Memang jawab memang semuanya betul. Tapi dalam lingkungan khutbah Jumaat pada hari ini, ingin saya kemukakan kepada hadirin sekalian, yang pertama, kerana kasih kepada Nabi adalah salah satu dari usul iman. Nabi adalah pesuruh Allah kepada sekalian manusia, jin, sampai ke hari akhirat. Yang kedua, kerana baginda ataupun Nabi adalah nur yang menyinari alam ini dengan membawa ajaran Allah dalam Al-Quran dan Al-Hikmah yang disampaikan kepada umatnya melalui As-Sunnah ataupun Al-Hadis. Yang ketiga, kerana Nabi mempunyai sifat kemuliaan dan ketinggian di sisi Allah dan di sisi manusia. Tidak ada bandingnya seperti Nabi di dunia sampai ke akhirat. Yang keempat, kerana taat kepada baginda dikira taat kepada Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala firman, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Sesiapa yang taat kepada Rasul, maka sebenarnya dia sudah taat kepada Allah. Semua ajaran yang disampaikannya adalah kebaikan yang membawa kepada jalan lurus, selamat dan sejahtera. Yang kelima, kerana baginda lah yang menyelamatkan manusia dari kesesatan
menuju nur cahaya. Baginda tidak pernah rasa jemu, mengaju, malas dan mengundur diri. Bahkan setiap minit Nabi bertekad dalam hatinya adalah untuk menyampaikan ajaran Allah kepada sekalian umatnya sampai ke hari kiamat. Yang keenam, sebab Nabi lah manusia dapat bertemu dengan nur Islam, iman, akidah yang betul, akhlak yang mulia, ibadat yang sahih, cara hidup yang tinggi lagi mulia. Yang ketujuh, sebab Nabi lah ataupun sebab baginda lah Islam tersebar ke seluruh alam. Walaupun baginda sudah mati, tetapi jasanya masih hidup dan dikekalkan sampai ke hari kiamat. Yang ke-8, sebab baginda lah rahmat Allah Azza wa Jal dipancarkan kepada sekalian alam, kerana kedatangan baginda ke alam ini membawa rahmat. Allah Ta'ala firman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kami tidak hantar, tidak mengutus engkau, hei Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Dalam masa yang sama, bukan saja rahmat, tapi Allah Ta'ala beri kepada Nabi adalah punca kemudahan, kesenangan, keselamatan dan lain-lain. Yang ke-9, kasih kepada baginda dan ajarannya menyebabkan seseorang itu akan sejahtera, diangkat darajat, dikasihi oleh Allah dan makhluknya, dan terhindar dari semua dosa dan maksiat. Yang ke-10, setiap orang yang kasih kepada baginda, dia akan bersama dengan baginda di dalam syurga. Dan memang setiap orang akan bersama dengan orang yang dikasihinya. Seperti mana Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahab. Hadis sahih Al-Bukhari 9198. Maksudnya seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia kasih. Lepas tu macam mana kita nak kasih kepada Nabi? Tak lain tak bukan kecuali kita kena menghidupkan, menghayati sunnah Nabi SAW, seperti mana yang Nabi sebut, wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2978. Maksudnya, sesiapa yang menghidupkan sunnah aku, maka orang itulah orang yang kasih, benar-benar kasih kepada aku. Dan orang yang kasih kepada aku, dia akan bersama aku di dalam syurga. Kalau begitu, ikhwah yang dikasihi sekalian, kita melihat di dalam bulan Rabiul Awal, hampir seluruh dunia umat Islam menzahirkan kecintaannya kepada Nabi SAW. Sebenar-benar kasih. Memang setiap orang ada alasan dan ingin nak menzahirkan bagaimanakah dia kasih kepada Nabi. Ingin saya kemukakan beberapa perkara di sini juga. Tugas kita sebagai umat Islam terhadap Rasulullah SAW yang mesti dijalani adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak selawat ke atas Nabi SAW secara betul. Selawat ke atasnya jika disebut namanya, ataupun terdengar, ataupun terlitah di dalam hati, teringat halnya dan teringat kepada Nabi setiap masa dan tempat. Yang kedua, ingat jasa Nabi, fikir hal Nabi, mempelajari sejarah Nabi, mengenangi penat lelah yang dihadapi oleh Nabi, sabar dan tekun rindu cinta kepada Nabi. Yang ketiga,
mengikuti ajarannya sama ada perkataan maupun perbuatan, melalui belajar dan mengajar hadis-hadis Nabi SAW, beramal dengannya setiap hari dan menyebarnya kepada orang ramai. Yang keempat, taat perintahnya dan ikuti jejak langkahnya. Yakin akan kebenaran apa sahaja yang disampaikan, sama ada urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang kelima, cita-cita hendak bertemu dengannya, hendak melihatnya, sama ada dalam mimpi maupun ketika kita dibangkit di akhirat kelak. Sebab Nabi SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah wala yatamathalu syaitanu bi." Maksudnya, sesiapa yang melihat aku di dalam mimpinya, maka itulah dia akan melihat aku ketika dia bertemu dengan aku ketika berada di pada mahsyar nanti. Kerana syaitan tidak boleh merupai rupa aku. Yang keenam, tanda kasih saya kepada baginda, kepada Nabi, setelah kasih kepada Allah Azza wa Jal. Bermaknanya Allah adalah number one. Kepada Rasul adalah rong daripada Allah. Tidak ada bandingnya cinta dalam hidup ini, sekalipun dipaksa dan tergadai nyawa. Yang ketujuh, kasih kepada baginda, keluarganya, sahabatnya, sahabiatnya, orang-orang yang kasih kepadanya, orang yang menjalani sunnahnya dan menyebar ajarannya dengan hati bersih. Yang ke-8, berdoa minta dari Allah supaya dapat berada di dalam syurga bersama dengan Nabi, mendapat syafaat darinya. Tetapi kita mesti rajin dan berusaha beramal soleh. Yang ke-9, mempertahankan baginda, maknanya pokong Nabi, keluarganya dan sahabatnya dari sebarang tuduhan batil, serta memberi maklumat yang betul dan sahih kepada orang ramai. Akhirnya, tidak durhaka, tidak melanggar perintah, tidak membuat reka ataupun perkara bid'ah di dalam agama, tidak menghina dan tidak membuat sesuatu yang menjatuhkan martabat baginda, keluarganya dan para sahabatnya. Itulah yang dikatakan sebagai serba ringkas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang cinta kepada Nabi. Maka marilah kita pakat-pakat menzahirkan kecintaan kita dengan kita selalunya selawat seperti mana yang saya sebut tadi, dan kita mengaji, belajar dan amal sunnah Nabi SAW. Itulah yang dikatakan sebenar-benar kita cinta kepada Nabi, dan insya-Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah wa usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jal wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, dua perkara yang ingin saya sebut di dalam khutbah yang kedua, iaitunya perkataan ummati, artinya umatku. Nabi sentiasa sebut umat dia, walaupun dia tidak sebut seorang demi seorang, tapi hakikat yang sebenar dalam hati Nabi memang umat dia lah yang dia cinta dan dia kasih. Sehingga sampai di pada mahsyar nanti, apabila setiap umat pakat gi kelumung, gi likung rasul-rasul dan nabi masing-masing, tapi akhirnya setiap umat pakat gi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta syafaat, minta supaya Nabi memohon syafaat daripada Allah supaya mereka itu selamat, tidak terjatuhnya di dalam api neraka. Itulah hadis yang begitu panjang yang Nabi sebutnya, aku pun sujud kepada Allah di bawah arasy. Allah mengilhamkan kepada aku supaya bertasbih dan memujinya. Perkataan yang Nabi dengar pada waktu itu, ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'tah. Hei Muhammad, angkatkanlah kepalamu, memintalah apa sahaja, nescaya permintaanmu akan diperkenankan. Nabi sebut perkataan mula-mula setelah dia angkat kepala, iaitunya ummati. Ini adalah hadis masyhur dan sahih. Ini menunjukkan bahawa dalam hati Nabi ni adalah dipenuhi dengan umatnya. Kalaulah dibanding dengan kita, memang kita sayang, kita kasih kepada orang yang terdekat dengan kita, isteri kita, anak-anak kita, ibu bapa dan sebagainya. Tapi Nabi, walaupun ramai isteri dia, kaum kerabatnya, waris-waris dia memang ramai, tapi dia sebutnya ummati. Ini menunjukkan bahawa kita kalau sekiranya Nabi sebut macam tu, maka lebih-lebihlah lagi kita sebagai umat mesti ingat kepada Nabi dengan arti katanya, marilah kita pakat jalan perintah kita sebagai umat menjalani sunnah Nabi SAW dan berselawat kepada Nabi SAW sebanyak mungkin. Sebab Allah Ta'ala dan malaikat sendiri pun mencucuri rahmat dan doa baik daripada malaikat, minta supaya Allah cucuri kebaikan kepada Nabi. Selalunya kita dengar di dalam khutbah, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Maka Allah Ta'ala pun panggil, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat dan salamlah ke atas baginda Nabi SAW. Sebab tu Nabi ajar kepada sahabat supaya berselawat kepada dia. Alhamdulillah, kita sebagai umat banyaknya kita ingat kepada Nabi dan banyak kita jalan sunnah-sunnah yang Nabi ayat katanya, sesiapa yang menghidupkan sunnah aku, maka orang itu adalah orang yang kasih kepada aku, seperti mana yang saya baca di dalam khutbah yang pertama dahulu. Perkara yang kedua, ikhwah yang dikasihi sekalian, hari ini tanggal 29 bulan 9. Kalau Pratet Thai katanya hari akhir Sin Mupraman.
ปีที่แล้วปะตุnak masuknya ปีงบประมาณใหม่วันที่1เดือนตุลาคม setiap tahun dan sebahagian daripada saudara-saudara kita hari ini adalah hijau yang akhir bagi orang yang akan pencen. Orang umur 60 yang hijau kerajaan ataupun hijau-hijau yang dikatakan sebagai akhir umur dia 60. Sebenarnya ikhwah yang dikasihi sekalian, umur 60 bukan tua. Masih lagi kita bertenaga dan masih lagi ada orang banyak untuk kita hijau terus. Ingin sedikit saya sebut di dalam khutbah ini. Kalaulah kita hijau ataupun saudara-saudara kita hijau sudah pun pencen hari ini sebagai hari akhir, yang dia duduk di pejabat dia, office dia dan sebagainya. Tapi setengah-setengah orang dia royak kepada diri dia, ini adalah hijau tugas tanggungjawab yang dia ambil duit gaji, tapi hijau selepas daripada ni adalah hijau kerana Allah, tak ada nak kepada duit gaji dan tak ada nak kepada pangkat. Ingin saya beri semangat kepada orang-orang yang berpencen, iaitu yang pertama, marilah kita pandukan hidup kita kepada ajaran agama. Kalaulah setengah-setengah orang minta maaf tak padu mano kepada agama, tapi apabila siapa dah umur 60, kita kena ingat bahawa Allah kasih dan cinta kepada kita. Sebab itulah orang tanya Nabi, siapa yang baik? Nabi katanya, man tala umruh wa hasuna amaluh. Orang yang umur panjang dan baiknya amalan, perbuatan, usaha dan kerjanya. Orang sama juga yang tanya Nabi, siapakah yang jahat? Nabi jawab adalah sebalik pada tu, iaitunya orang yang umur panjang tapi jahat karuk di dalam cara hidupnya. Saya yakin bahawa orang yang berumur 60 masih lagi kuat di dalam kerja, dengan pengalaman, dengan ilmu dan beberapa perkara yang ada pada diri dia, dia boleh thought ataupun boleh bagi kepada orang-orang yang berhajat, yang kehendak kepada ilmu dan pengalamannya. Setengah-setengah orang, alhamdulillah, saya biasa dengar setengah orang dia azannya nak hafal Quran, bermula daripada umur 60 hafal Quran, setiap hari sampai ke umur 63 dia ingat Quran sebuah. Bukan arti ingat Quran, ngapa Quran duduk di budak-budak saja dak. Bahkan orang tua pun kalau sekiranya nak sungguh kepada kebaikan, maka duduk di usaha masing-masing. Orang yang berumur 60 juga, walaupun kita katanya dia tua, tapi hakikat yang sebenar, orang itu adalah orang yang berjasa kepada masyarakat. Orang yang banyak pengalaman dan dia boleh beri pengalaman dan jasa baik dia kepada masyarakat. Apatah lagi, marilah kita pakat membangun Islam dan agama kita untuk menjadi orang-orang yang berpengalaman saat ini, boleh memberi saham yang banyak kepada masyarakat. Jangan hanya riba tangi, jangan hanya royak katanya aku sudah pun kerja dan tamat dah kerja aku, selepas daripada ni habis dah tugas tanggungjawab. Memang itu adalah sebahagian daripada orang-orang saudara-saudara kita yang fikir, tapi marilah kita pakat kerja, sebab kebaikan yang kita beri, saham baik kepada masyarakat, dia akan menjadi satu kebaikan jariah. Sama ada hal ke dunia lebih-lebih lagi hal ke agama Alhamdulillah, ikhwah yang dikasihi sekalian, orang yang banyak pengalaman dan ilmu itulah yang kita nak kebaikan daripada mereka. Maka ingin saya seru di sini sekali lagi bahawa orang apabila umur dia makin hari makin banyak,
Walaupun dikatakan makin hampir dengan kematian, tapi hakikat yang sebenar, kalau sekiranya kita tinggal kebaikan, jasa baik kepada orang ramai, dia akan boleh menjadi suatu jariah, sama ada ilmu, harta benda, anak soleh, dan semua sahaja, apa sahaja yang diusahakan oleh seseorang itu, maka dia akan berbahagia dan akan rasa bangga di dalam kehidupan dia, ban pelai ciwit yang boleh dia beri saham kepada Islam. Sebab itulah Nabi SAW beri semangat kepada kita, Bashir hadhil ummah bis-sana'i war-rif'ah. Beri berita gembirakanlah kepada umat ini, kepada umat Islam, iaitunya dengan ketinggian dan kemuliaan. Maka kita semua adalah orang yang tinggi dan mulia. Bukan kita lemah, bukan kita dhaif, dan bukan kita hundur ke belakang. Bahkan kita umat Islam mesti maju ke hadapan, dan kita mesti rasa sokmo-sokmo bahawa Allah Ta'ala memuliakan kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu rasa hina dan jangan kamu duka cita. Kamu memang lebih tinggi dan mulia jika benar-benar kamu beriman. Maka alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kepada kita iman, bagi kepada kita Islam, bagi kepada kita boleh hidup di zaman dengan segala-galanya maju, dan akan lebih pesatnya kemajuan di atas muka dunia ini. Maka alhamdulillah, gunakanlah peluang yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jangan tinggal sama sekali dunia untuk kita pergi ke akhirat. Kalau sekiranya orang rakyat katanya kita kena mungna tuju hanya kepada akhirat dengan kita tinggal dunia, ingin saya betul semula pahami yang orang rakyat katanya kita kena tinggal dunia, kena tinggal dunia, dunia tidak ada faedah. Cuba kita tanya, kalau sekiranya kita tak guna dunia, bagaimana kita nak pergi maju dan mulia di akhirat? Kita mesti ambil dunia sebagai jambatan, sebagai retok untuk kita pergi ke akhirat, walaupun hati kita tidak terikat dengan keduniaan. Tapi jangan lupa, kalau sekiranya tidak ada dunia, maka hampalah hidup kita di akhirat kelak. Gunakanlah dunia, umur, harta benda, masa, kecerdikan, kepandaian dan segala yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Marilah kita pakat guna. Gunakanlah cerdik kita, jadi cerdik. Gunakanlah kecerdikan supaya kita lebih cerdik. Inilah sebagai sedikit sebanyak ingin saya sampaikan kepada ikhwah hadirin Jumaat hari ini. Mudah-mudahan dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala mencucuri kebaikan, keberkatan dan kebahagiaan kepada kita sekalian dunia dan akhirat. Hari Jumaat adalah hari mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan sebagai hadiah kepada umat Islam seluruh dunia, berhimpun di setiap buah masjid, mendengar khutbah solat Jumaat, dan kita jangan lupa berselawat ke atas Nabi SAW, kerana Allah dan para malaikat sentiasa mencucuri rahmat dan doa baik kepada baginda. Maka kita jangan lupa berselawat dan berdoa, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mencucuri kebaikan kepada kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill syirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din wa ahlikil kafarat wal mulhidin wal nasara wal yahuda wal makirin jami'an ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ighfir lana warhamna warda 'anna wa taqabbal minna wa adkhilna al jannah wa najjina minan nar wa aslih lana sya'nana kullah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.